الحمد لله القائل والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan menyeru kepada sidang jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan tajuk khutbah Jumaat yang bertajuk penjagaan alam sekitar, tanggungjawab bersama. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam melarang umatnya dari melakukan sebarang kerosakan di muka bumi ini. Ini termasuk kerosakan jiwa, harta benda dan alam sekitar. Bahkan umat Islam wajib mencontohi akhlak junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memastikan hubungan dengan alam terus terpelihara. Berdasarkan sifat rahmat yang dibawa oleh Rasulullah adalah untuk sekalian alam, maka apa sahaja kehidupan di atas alam ini diberikan hak kehidupannya mengikut sunnatullah. Manusia yang bijak menggunakan akal fikiran akan bertambah mulia martabat mereka sekiranya dapat memanfaatkan khazanah alam dengan baik. Namun persoalan besar timbul ialah tindakan segelintir manusia yang tidak bersyukur dengan gairah mengeluarkan kekayaan dari perut bumi dan kerakusan menambah harta kekayaan sewenang-wenangnya sehingga merosakkan ekosistemnya, memberi kesan jangka masa panjang yang menyebabkan bencana yang tidak dijangka berlaku seperti meningkatnya paras air laut, banjir, gempa bumi, air semakin mencair di Antartika dan perubahan cuaca tidak menentu. Percayalah bahawa kesemua ini memberi kesan buruk kepada kehidupan sama ada dari sudut pertanian, nelayan dan penduduk. Mengambil contoh dengan apa yang berlaku di ibu kota, begitu juga berlaku pembuangan sisa-sisa toksik dan air tercemar yang tidak dirawat oleh kilang-kilang industri, melakukan pemakanan secara terbuka dan sebagainya, yang mana gambaran-gambaran ini menyebabkan berlakunya pencemaran. Maka barulah kita sedar bahawa alam sekitar yang dikurniakan kepada kita ini perlu dipelihara. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 41, maksudnya telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah nak merasakan mereka sebahagian dari perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Muslimin yang dirahmati Allah, yakinlah bahawa perubahan alam sekitar yang kala-kala hujan dan panas ini lebih merupakan satu ujian dan teguran daripada Allah. Menyadari bencana alam sebagai hak mutlak Allah yang tidak diduga, maka kesedaran tentang peranan dan tanggungjawab semua pihak dalam mengurus dan mengurangkan kesan bencana alam perlu dilakukan. Di negara kita, Jabatan Alam Sekitar adalah agensi kerajaan yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan alam sekitar. Fungsi utamanya adalah untuk mencegah, menghapus, mengawal dan membaiki alam sekitar agar senantiasa terpelihara melalui penguatkuasaan dan program kesedaran serta pendidikan kepada masyarakat. Mimbar ingin mengingatkan bahawa menjadi kewajipan semua pihak memastikan alam sekitar dipelihara dengan selamat. Elakkanlah daripada menarah bukit, melakukan pembalakan haram, pembakaran terbuka dan pembuangan sampah yang tidak terkawal. Mengakhiri khutbah pada minggu ini, mimbar menyeru kepada sidang jemaah dan umat Islam sekalian, marilah kita bersama-sama mengurus amanah Allah ini dengan rasa tanggungjawab, amanah, jujur bagi mengelak berlakunya kesan buruk terhadap kehidupan, ekonomi dan sosial negara. Dengan itu seharusnya umat Islam mengambil manfaat dan menambahkan ketakwaan dan kebesaran kejadian Allah ini. Marilah sama-sama kita merenung firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Maksudnya,
Patutkah penduduk negeri-negeri itu masuk aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada malam hari semasa mereka sedang tidur? Atau patutkah penduduk negeri itu masuk aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada siang hari semasa mereka bermain-main? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.